Salam hormat. Bertemu kembali dalam Mardan CM Entertainment. Tua partner Perleke Upin dan Ipin, Haji Burhanuddin kongsi perjalanan terhasilnya Ultraman Reboot. Buat Anda yang tidak tahu, Ultraman Reboot adalah Ultraman khas yang dihasilkan melalui kerjasama khas antara Suburaya Productions dan Leskopak. Walaupun tidak mempunyai siri solo seperti Ultraman yang lain, tetapi Reboot merupakan salah satu Ultraman yang dimasukkan dalam siri terbaru New Generation Heroes. Ia bukan satu perkara yang mudah untuk menghasilkan Ultraman khas untuk sesuatu siri kartun. Upin dan Ipin berjaya membuat kerjasama bersama Syarikat Suburaya karena populariti dahsyat kartun ini di serata Asia Tenggara terutamanya Indonesia. Pengasas Leskopak Tuan Haji Burhanuddin Muhammad Ratzi di laman Facebook beliau semalam berkongsikan kisah bagaimana kolaborasi antara Leskopak dan Suburaya ini boleh tercetus, secara tidak sengaja selepas diperlekehkan oleh rakan kongsi mereka sendiri. Semuanya bermula apabila rakan kongsi Upin dan Ipin di Indonesia menjemput Haji Burhanuddin untuk satu mesyuarat di Tokyo. Pada mulanya, Haji Burhanuddin cuma beranggapan beliau bertemu dengan syarikat investment dari Jepun, Field Corporation. Cuma selepas berada dalam mesyuarat tersebut, mereka sebenarnya bertemu wakil dari Suburaya, pemegang IP untuk Ultraman. Mesyuarat bermula apabila rakan kongsi dari Indonesia coba mengangkat syarikatnya yang mampu menghasilkan animasi 3D lebih baik daripada Upin dan Ipin. Haji Burhanuddin terkejut apabila rakan kongsinya itu berkata populariti Upin dan Ipin semakin menurun dan program yang dihasilkan syarikat beliau pula semakin populer. Haji Burhanuddin sendiri tahu kemampuan studio rakan kongsinya itu yang tidak dapat menawarkan animasi 3D berkualiti seperti yang diakuinya. Ketika mesyuarat itu barulah Haji Burhanuddin tahu bahwa pihak Suburaya sebenarnya sedang mencari syarikat produksi untuk outsource satu IP baru dalam bentuk animasi 3D. Tetapi selepas mesyuarat tersebut, Mr. K, wakil daripada Suburaya mengajak Haji Burhanuddin untuk ke pejabatnya keesokan harinya. Pertemuan tersebut berlangsung tanpa kehadiran rakan kongsinya dari Indonesia. Mereka tahu apa yang dicakap oleh rakan kongsi Haji Burhanuddin adalah tidak benar karena populariti Ultraman yang sebenarnya merudum di Asia Tenggara. Jadi, pihak Suburaya bertanya sama ada Ultraman dapat muncul dalam siri Upin dan Ipin atau tidak. Pada mulanya, Haji Burhanuddin meminta sejumlah Rp1 juta yang tidak disetujui oleh Suburaya. Tetapi istri Haji Burhanuddin mengemukakan offer yang lebih menarik, Ultraman dapat muncul dalam siri Upin dan Ipin, tetapi Ultraman perlu muncul dalam karnival Upin dan Ipin. Pihak Suburaya bersetuju selepas hampir setahun perbincangan mendalam berlangsung. Ini merupakan kolaborasi pertama antara Upin dan Ipin dengan syarikat ternama dari luar. Istri Haji Burhanuddin mahu rekaan klasik Ultraman pada Ultraman Reboot dan mereka bersetuju. Selepas mereka menerima rekaan prototipe Ultraman Reboot, yaitu yang direka oleh pasukan Leskopak, pihak Suburaya sangat gembira dengan rekaan 3D Ultraman Reboot. Nama Reboot pula dipilih sendiri oleh Haji Burhanuddin. Selepas rekaan Ultraman Reboot dipersetujui, tiba pula untuk pembikinan skrip. Namun masalah mula timbul ketika mereka mahu menyiapkan episode khas Ultraman Reboot ini. Pasukan Suburaya adalah sangat teliti dan setiap perkara perlu menunggu kata putus daripada mereka terlebih dahulu. Haji Burhanuddin berpendapat situasi itu akan melambatkan proses pembikinan episode tersebut dan Haji Burhanuddin membuat keputusan drastik untuk putuskan komunikasi dengan pihak Suburaya dan mahu pasukannya menyiapkan episode tersebut tanpa gangguan daripada pihak Suburaya. Sejak daripada itu, beliau langsung tidak membalas sebarang pertanyaan atau email daripada Suburaya. Apabila semuanya sudah siap, Haji Burhanuddin terus terbang ke Jepun untuk menayangkan episode khas berkenaan kepada pihak Suburaya. Mereka ternyata gembira dan sangat kagum dengan hasil akhir yang dibuat oleh pasukan Leskopak. Mr. K kemudiannya berkata beliau hampir digantung tugas karena pihak Leskopak langsung tidak membalas sebarang email dan panggilan daripada mereka. Pada tahun 2014, Leskopak mengendalikan karnival Upin dan Ipin yang pertama di PICC dan Ultraman Reboot hadir buat kali yang pertama. Gerak aksi Ultraman Reboot dipelajari dan diadaptasikan dalam produksi Upin dan Ipin. Kerjasama antara kedua-dua syarikat berlangsung hingga 2 tahun dan selepas itu berhenti karena Upin dan Ipin tidak diberi jaminan untuk mendapat slot rancangan di mana-mana television Jepun. Pihak Suburaya sebenarnya sangat berpuas hati dengan hasil kerja Leskopak dan mahu melantik Leskopak sebagai syarikat untuk mengendalikan proyek IP baru mereka. Tetapi menurut Haji Burhanuddin, mereka terpaksa menolak karena Leskopak tidak mengambil sebarang proyek outsource dan hanya memfokuskan pada jenama Upin dan Ipin ketika itu. Namun, Haji Burhanuddin kini masih menantikan lampu hijau daripada pihak atasan Suburaya untuk proyek film Upin dan Ipin featuring Ultraman Reboot di masa akan datang.
Bagaimana pula nasib rekan kongsi Haji Burhanuddin dari Indonesia? Beliau tidak mendapat proyek bersama pihak Suburaya. Banyak pengajaran yang boleh diambil dalam perkongsian Haji Burhanuddin termasuklah dalam membuat keputusan crucial di saat penting. Namun jika karya kita hebat, karya tersebut yang akan bercakap sendiri bagi pihak kita. Tahniah Leskopak. Sekian, salam hormat.